Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan guru yang menonton di platform YouTube pada petang ini. Saya juga percaya yang ada bersama-sama saya pada petang ini mungkin datang dari pelbagai negeri. Mungkin ada yang datang daripada Sabah, mungkin ada yang daripada Perlis, ada yang di Selangor, ada juga yang saya yakin rakan-rakan saya yang ada di Bagan Datuk dan juga Perak juga mesti ada bersama-sama dengan saya pada petang ini. Jadi cikgu, sebelum kita teruskan lagi, sudi-sudikanlah cikgu menulis nama cikgu, daripada mana cikgu tengok live hari ini kan cikgu kan, supaya nanti saya dapat kongsikan bersama dengan rakan-rakan guru yang lain. Baiklah, terima kasih sekali lagi cikgu-cikgu kerana bersama dengan kami semua. Jadi bagi saya memulakan dan memberkati program kita pada petang ini, marilah kita sama-sama membacakan umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih sekali lagi cikgu-cikgu semua, rakan-rakan guru. Ada yang datang daripada Seksyen 24 Shah Alam. Hai, Assalamualaikum Cikgu Rupita. Cikgu Komini Syamini, Cikgu Apanah daripada SJKT Rawang, daripada Seremban. Malah ada rakan daripada Bagan Datuk sendiri, Cikgu Salma. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke perkongsian kita pada petang ini. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut perkongsian kita pada hari ini, sedilah saya nak perkenalkan diri saya dahulu. Okey, saya Ayuniza Furzani binti Sari atau lebih mesra dipanggil Cikgu Ayu. Okay, saya merupakan salah seorang daripada pasukan Task Force Sejarah Daerah Bagan Datuk. Baik, yang mana pasukan ini ditubuhkan khas di daerah Bagan Datuk ini untuk membantu sekolah-sekolah menengah terutamanya dalam meningkatkan pencapaian akademik mata pelajaran sekolah kami. Jadi sepanjang program pada petang ini, insyaAllah saya akan bersama-sama dengan ahli panel kita hari ini dan juga rakan-rakan guru sekalian. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada rakan-rakan guru. Baik, syukur Alhamdulillah dengan limpah kurnianya hari ini kita dapat bersiaran secara langsung dalam perkongsian amalan terbaik PDPR iaitu Game Milab dalam pembelajaran dan pengajaran. Bengkel ini merupakan julung-julung kalinya dianjurkan oleh pasukan Task Force Sejarah Bagan Datuk dengan kerjasama sektor pembelajaran PPD Daerah Bagan Datuk. Setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan kepada PPD Bagan Datuk kerana memberikan peluang kepada pasukan kami untuk menganjurkan program seperti ini. Terima kasih banyak-banyak. Baik, sebelum saya meneruskan lagi program kita pada petang ini ya rakan-rakan, saya ingin memberikan sedikit housekeeping perjalanan program kita pada petang ini kalau boleh ya. Dalam masa yang sama tu, hai Cikgu Wong, Cikgu Wong ada kat sini. Cikgu-cikgu boleh lagi meneruskan beritahu cikgu daripada mana di ruangan chat cikgu ya. Nanti saya akan mungkin kalau ada masa nanti saya akan sebut nama cikgu seorang-seorang insyaAllah kalau sempat. Ya, okey. Untuk housekeeping kita pada hari ini, ada beberapa perkara yang saya ingin beritahu pada cikgu. Yang pertama, untuk perkongsian petang ini kita ada sediakan link kehadiran di mana cikgu link kehadiran tu akan kami masukkan dalam ruangan chat pada akhir program ini nanti. Okey ya. So cikgu tunggu dulu nak isi borang kehadiran tu. InsyaAllah. Dan pastikan cikgu-cikgu ya, cikgu punya nama, cikgu punya email itu diisi dengan betul supaya kami boleh berikan e-sijil kepada cikgu-cikgu. Dan insyaAllah program kita pada petang ini akan dimasukkan ke dalam SPLKPM. Cuma mengambil masa sedikit lah cikgu ya. Okey. Selain pada link kehadiran, kami juga akan masukkan link hands-on yang disediakan oleh ahli panel kita. Di mana link tersebut akan dijadikan sebagai rujukan sepanjang kita
berprogram pada petang inilah. Semua link tersebut saya akan masukkan dalam ruangan chat dan juga description, insyaAllah. Bagi perkongsian kita pada petang ini cikgu ya, saya sangat menyarankan cikgu-cikgu semua agar menyediakan sekurang-kurangnya 2 device. Satu device kita nak dengar panel kita nanti bagi hands on, bagi penerangan, bagi tunjuk ajar, dan satu lagi untuk kita cuba buat. Sebab cikgu ataupun panel kita pada petang ni sangat bertenaga orangnya. Jadi dia nak kalau boleh habis selesai je program kita petang ni, dia nak kita ni dah siap satu. Bina satu Gaming Lab yang dia akan tunjukkan nanti. Maksud kita akan buat bersama-sama dengan beliau, insyaAllah. Jadi saya sarankan lah. Tapi kalau cikgu kalau tak dapat, tak apa. Kalau ada satu device je, tak apa. Mungkin ada di antara cikgu-cikgu semua yang menonton live ini daripada luar rumah. Mungkin ada yang tengah nak ambil vaksin. Tadi saya dapat daripada rakan saya tengah ambil vaksin. Boleh tengok live tak? InsyaAllah boleh cikgu. Selagi ada talian internet, selagi tu cikgu boleh tengok kami di sini. Okay? Inilah bukti kita boleh belajar di mana-mana, berkongsi ilmu di mana-mana, insyaAllah. Okey cikgu. Rakan-rakan guru sekalian, kalau kita tengok dalam era pendidikan yang mencabar sekarang ini cikgu ya, kita akan sering mencuba mencari dan memperbagaikan lagi teknik PDPR. Tujuannya tak lain tak bukan untuk pastikan anak-anak murid kita minat dalam kita punya sesi pembelajaran. Kita dah diperkenalkan dengan Google Form, Quizzes, Socrative. Ada pelbagai lagi tools yang menarik, aplikasi-aplikasi yang menarik yang boleh kita guna pakai semasa PDPR ni. Kita faham, semakin lama kita buat PDPR, semakin banyak tekanan yang kita alami. Jadi tak salah kalau kita pelbagaikan teknik PDPR kita yang akan kita berikan kepada anak-anak murid kita supaya pelajar kita semakin seronok dan kuranglah sikit rasa tekanan tu. Jadi pada petang ini kami daripada Bagan Datuk membawa satu lagi amalan terbaik yang boleh dikongsikan semasa PDPR, iaitu Gaming Lab. Mudah-mudahan dengan Gaming Lab ini memberi idea baru. Ya, mungkin ada guru-guru yang pernah mendengar, guru-guru yang pernah mencuba Gaming Lab, dan tapi saya pasti juga ada sebahagian daripada kita yang masih belum mencuba. Jadi inilah peluang kita untuk cuba menggunakan Gaming Lab ini dalam PDPR kita. Sebab kita tak tahu cikgu, kalau kita tengok situasi pandemik sekarang cikgu kan, dengan semalam 13,000 lagi, saya rasa PDPR kita mungkin berlarutan sehingga hujung tahun. Jadi saya yakin cikgu-cikgu semua dah bersedia dari segi mental dan fizikal, insyaAllah. Baik, jadi saya tak nak buang masa panjang-panjang lagi. Jadi saya nak menampilkan pembentang kita pada petang ini. Okay, iaitu seorang guru muda, hebat, berpotensi tinggi, sangat berwawasan. Saya rasa hebat sangatlah guru ni, iaitu Guru Ku Pauzen daripada Sekolah Menengah Sains Teluk Intan. Yang beliau juga merupakan rakan pasukan task force saya lah dalam pasukan task force sejarah Bagan Datuk. Okay, guru muda ini baru saja berkhidmat di Semesti aku dari setahun 1 bulan. Baik, Cikgu Ku, selamat petang. Selamat petang. Selamat petang Cikgu Ku, sihat ke? Okey, selamat petang, sihat. Okey, Cikgu Ayu. Ya, so macam mana? Saya tahu Cikgu Ku dah tak sabar nak kongsikan Gaming Lab ni dengan rakan-rakan kita kan. Tapi sebelum tu simpan sekejap. Kami semua nak kenal dulu siapa Ku Pauzen daripada Semesti ni. Sila perkenalkan diri Cikgu. Okey, nama diberi Ku Pauzen. Jadi nama panggilan dikenali sebagai Cikgu Ku yang berasal dari Kota Baru Kelantan, yang berkhidmat di Sekolah Menengah Sains Teluk Intan dan tempoh perkhidmatan 1 tahun 1 bulan, yang merupakan graduan mahasiswa pendidikan daripada Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Okey, itu sebuah ringkas tentang saya. Terima kasih Cikgu Ku, terima kasih. Baru 1 tahun 1 bulan. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua ya. Walaupun 1 tahun 1 bulan, tapi Cikgu Ku ada pengalaman yang banyak juga yang boleh dikongsikan dengan kita, terutama sekali dalam PDPR menggunakan aplikasi-aplikasi yang terbaru ni sebenarnya. Dia pun baru mengajar saya beberapa aplikasi. So nanti kita akan kongsikan bersama-sama nanti, insyaAllah. Baik Cikgu Ku, sebelum kita teruskan Cikgu Ku, saya nak tanya sebenarnya, dah berapa lama Cikgu Ku gunakan Gaming Lab ni dalam PDPR Cikgu?
Okay, kalau mengikut dalam rekod sistem saya, mula-mula saya gunakan pada bulan 2 tahun ini. Maksudnya bulan 2 tahun 2021 semasa Ya. di kelas dan juga di PTPR. Sebab di kelas pun saya selalu menggunakan aplikasi game lah untuk sebagai latihan kepada murid-murid di semesti. Oh, bagus. Respon pelajar bila terlibat dengan Game Lab ni macam mana cikgu? Respon mereka. Okay, mereka part yang paling tak sabar, cikgu kami nak main game. Tu ya. Okay, mereka tak sabar-sabar untuk main game. Okay. Oh, wow. Oh, seronok. Nampaknya dengar daripada cikguku cerita pun, insyaAllah Game Lab ni boleh ubah sedikit suasana PDPR kita insyaAllah nanti ya. Baik cikguku, saya rasa kita akan teruskan kepada perkongsian daripada cikguku dan rakan-rakan semua ya, sekiranya ada persoalan atau ada masalah berkaitan dengan Game Lab ini, cikgu-cikgu boleh tuliskan dalam ruangan komen atau chat. Nanti saya akan bacakan dan kita akan cuba selesaikan bersama dengan cikguku lah. Kita akan bantu bersama-sama. Baik, itu saja cikguku, saya serahkan kepada cikguku. Silakan. Boleh. Terima kasih kepada moderator. Okay, Cikgu Ayu yang juga rakan seperjuangan saya di PPD Bagan Datuk. Okay, dan pada petang ini saya akan berkongsi satu gamifikasi, satu bentuk platform untuk menarik minat, untuk menjentik perasaan hati pelajar untuk mengikuti PDPR dari semasa ke semasa. Supaya murid-murid tidak bosan dengan apa yang diberikan oleh guru dalam PDPR. Okay, kita cuba mempelbagaikan kaedah, mempelbagaikan pedagogi supaya murid-murid terus mengikuti PDPR sampailah penghujungnya. Okay, tanpa melengahkan masa, saya nak berkongsi apa itu Game Lab. Saya share screen. Okay, host minta add. Okay, terima kasih. Okay, Game Lab. Mungkin ramai yang pernah dengar. Ramai yang pernah mencuba. Ataupun belum pernah dengar pun ada. Okay, dan ini adalah perkongsian ketiga saya tentang Game Lab. Dan Game Lab adalah satu bentuk pelatihan pengukuhan dalam bentuk gamifikasi. Dalam bentuk gamifikasi yang disediakan adalah 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Saya akan berkongsi ketiga-tiga bentuk pada hari ini. Yang pertama adalah dalam bentuk hiking ataupun dalam bentuk mendaki gunung. Okay. Cikgu-cikgu boleh tengok ini adalah contoh permainan yang pertama. Saya cuba. Okay. Untuk mendaki, murid-murid perlu menjawab soalan yang dimasukkan oleh cikgu. Okay, contoh soalan ini saya jawab. Tekan next. Soalan kedua. Okay, barulah murid-murid boleh bergerak ke tahap yang seterusnya. Selagi murid-murid tidak jawab dengan betul, murid akan duduk di tahap yang sama dan murid akan lambat sampai ke puncak bukit. Okay. Boleh yang pertama? Ini adalah bentuk yang pertama. Minta moderator masukkan link yang pertama. Kita bagi cikgu-cikgu merasai macam mana permainan yang pertama. Minta moderator masukkan link untuk kita sama-sama merasai, sama-sama cuba. Macam mana bentuk game yang pertama, iaitu hiking ataupun mendaki bukit. Okey, dah masukkan cikgu-cikgu, ada link dalam ruangan chat. Cikgu-cikgu boleh mula tekan dan cuba jawab, ada 6 soalan sahaja cikgu. Okey, dan cikgu akan tengok apa itu Game Lab yang pertama. Hiking. Semua boleh masuk? Okay. Semua boleh masuk? Ada yang tak boleh masuk ke? Cikgu Ayu boleh masuk? Masuk.
Bila masuk ni cikgu-cikgu nanti dia akan keluarkan, minta cikgu-cikgu letak nickname. Cikgu Ya, masuk betul. je nickname tu. Betul cikgu ya? Sebab Ya, sekarang ni betul. kita dalam paparan sebagai pelajar cikguku, betul Student. ke? Ya, betul. Ya, betul. Okey, student. Okey, jadi kita masukkan apa-apa saja nama, Okey, dan tekan kemudian start kita untuk continue, mulakan betul? game. Ya. Mulakan game. Okey cikgu, tolong respon cikgu-cikgu, rakan-rakan guru, boleh masuk tak? Okey, boleh. Okey, itu adalah bentuk yang pertama. Sebelum saya pergi lebih lanjut, Okey, boleh, saya, boleh. saya bagi gambaran kepada cikgu-cikgu macam mana bentuk permainan tersebut. Okey. Boleh, Cikgu Zakaria kata boleh. Boleh masuk. Cikgu-cikgu lain boleh masuk ke? Okey. Cikgu Farida juga kata boleh. Okey, cikgu mari kita cuba bermain cikgu. Mari kita cuba. Ya, cikguku kita cuba ya. Ya, cuba tu. Barulah kita nampak gambaran apa itu Gaming Lab. Okey. Okey. Baik. Adakah soalan ni kita kena jawab semua dulu cikguku? Dia ada bahagi setiap stesen. Setiap checkpoint ada 2 soalan. 2 soalan barulah bergerak satu tahap demi satu tahap. Okey. So, cikguku mungkin boleh main bersama secara live? Okey, boleh. Tengok macam mana. Sama samping-samping. Oh, ada rakan guru kita jatuh. Tak apa cikgu. Kembali cikgu. Okey. Kita cuba lagi Tengok Cikgu ni, Zamzarina. kita cuba. Okey. Okey, dah siap satu stesen. Dia akan bergerak ke stesen yang ke atas. Dia keluar soalan. Dia jawab lagi. Okey, dia bergerak lagi. Kalau dah jawab dengan betul, dia akan bergerak satu tahap dengan satu tahap yang lebih tinggi. Kalau kata pelajar jawab salah macam mana cikguku? Dia perlu ulang balik jawab sampai dia jawab dengan betul. Barulah dia boleh bergerak. Okay. Faham. Okey, saya sudah menghampiri puncak bukit. Okay. Kalau banyak kali salah cikgu, ada ke mereka tolak markah ke, apa ke? Macam mana kita nak tahu kesan kalau banyak sangat kita buat kesalahan tu? Ada tak? Okey, dan dia akan menjejaskan ranking murid tersebut. Ni tepi saya ada contoh ada high score. Okey, murid yang lambat akan ketinggalan dan kita akan paparkan dalam kelas secara live. Mereka akan bersaing satu sama lain untuk sampai ke puncak terlebih dahulu. Okey. Waalaikumsalam Cikgu Siti Hatijah, rakan daripada daerah Hidup Perak. Okay, nampak saya dah habis. Sampai dah. Sampai ke puncak yang tertinggi dalam masa 4 minit 43 saat. Okay, ini adalah contoh kalau dah siap menjawab semua soalan yang diberikan. Okey, boleh? Cikgu Zakaria pun berjaya. Alhamdulillah Cikgu Zakaria, tahniah ya, 49 saat. Tahniah. Okay, cepat. Okey. Okay, kalau habis yang pertama, kita nak cuba game yang kedua. Boleh cikgu-cikgu? Okay, boleh kita cikgu. try. Kita cuba 3 jenis game ini. Okey, boleh. Cik Astro boleh masukkan link? Kejap, saya nak terangkan sedikit. Okey. Okey, game yang kedua adalah dalam bentuk Explorers. Explorers di mana murid akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat selepas menjawab tugasan yang diberikan dengan betul. Okay, jadi, dia akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat sehinggalah ke garisan penamat. Boleh? Okay, dan background ataupun lokasi kita boleh pilih. Sama ada di dalam hutan, sama ada pada musim salji, sama ada dalam bentuk peta dunia. Kita boleh pilih latar belakang yang kita minat ataupun kita inginkan. Okay, jadi, moderator boleh masukkan link untuk game kedua. Okey, kita akan masukkan link yang kedua cikgu-cikgu ya. Kita kita akan main mula, permainan yang kedua. Kita cuba tengok macam mana game yang kedua.
Link yang kedua ya. Okey. Okey, link yang kedua sudah dimasukkan di ruangan Okey, chat. Okey. cikgu-cikgu boleh mula tekan link untuk mulakan permainan yang kedua. Ya. Ya, dan akan keluar paparan seperti yang saya paparkan pada skrin. Dan tekan play. Okey, dia akan keluar soalan pada. Okey, yang pertama kita jawab soalan. Okey, dapat skor 100. Kita tekan next. Okay, dia akan bergerak ke lokasi yang kedua. Tekan je tas, dia akan keluar soalan. Okay. Juga dapat 100%, 100 poin. Kalau betul, cikgu-cikgu akan dapat 100 poin. Dan cikgu tekan next. Okay, pergi ke lokasi yang kedua. Juga sama, tekan soalan yang dipaparkan. Jawab. Tekan next. Okay. Cikgu Ayu boleh, Cikgu Ayu? Boleh. Sedang bermain pun sebenarnya. Okay. Cikgu-cikgu lain okey? Boleh. Cikgu lain pun sedang mencuba saya rasa. Cikgu boleh cuba ini game yang kedua cikgu, betul ya? Ya, betul. Game yang kedua. Kita ada 3 game kita nak cuba hari ni. Boleh cikgu ya? Minta respon cikgu kalau sedang mencuba. Kalau boleh. Cikgu Nur Sariza, tak ada kod. Cikgu tekan sahaja link. Kemudian dia akan terus bawa cikgu ke link tersebut dan cikgu masukkan nickname saja. Okey, macam tu je. Tak ada kod cikgu. Okey, boleh kok. Boleh cikgu kok, mereka sedang bermain. Kita bagi ruang sekejap mereka bagi masa untuk bermain. mereka. Okey. Boleh cikgu ya? Okey, dah. Okay. Ada yang dapat skor 500. Skor 500. Okey, satu soalan 100 skor. Satu soalan 100 skor. Okey, tahniah. Okey, kalau semua dah siap, ada cikgu tanya. Ya? Ada cikgu tanya cikgu. Dia kata dia dah tekan continue tapi nickname tak papar. Itu biasa ke? Ini tak apa-apa. Okey, tak apa. Sebab dia dah awal-awal dah tulis nickname, okey dah. Awal-awal cikgu dah ada nickname dia kata kan. Jadi boleh teruskan je. Cikgu dah set awal-awal, teruskan je. Teruskan je. Okey, nampaknya guru-guru tengah seronok untuk bermain. Okey, cikguku. Kita nak teruskan ke game yang ketiga ni cikguku? Macam mana respon kawan-kawan kita daripada ruangan chat? Okey ya? Nak teruskan? Ruangan chat, bolehkah kita teruskan atau kita nak tunggu dulu? Ada yang masih main ke? Dia kata menarik, permainan yang sangat menarik. Ramai guru yang skor 500/500 ni cikguku. Kena buat soalan susah sikit. Okey, bolehkah kita teruskan? Ya, kita teruskan. Sebelum tu saya terangkan game yang ketiga. Game yang ketiga adalah game yang agak mencabar kerana perlu dikawal oleh, kalau guna handphone dia akan keluar anak panah ke depan, kiri dan kanan. Jadi cikgu perlu menunggang basikal itu dengan berhati-hati supaya selamat sampai ke destinasi, supaya tidak berlakunya kemalangan di atas ataupun dalam perjalanan. Okay, saya tunjuk contoh macam mana saya bermain. Okey. Kalau ke depan, guna anak panah arrow ke depan. Kayuhlah basikal tersebut dan kawallah basikal tersebut supaya tidak terlanggar apa-apa objek yang berada di tepi jalan. Dan kalau jumpa kotak seperti itu, cikgu perlu langgar kotak tersebut untuk menjawab soalan yang diberikan. Okay, dan dah jawab soalan,
Okey. Cikgu boleh teruskan permainan. Okey, kalau tak kontrol dengan betul, dia akan langgar pembahagi-pembahagi jalan yang berada di tepi trek dan Apa menyebabkan je? markah ataupun dan tenaga kita akan berkurangan. Jadi kayuhan kita Okey. makin slow. Oh, okey Okey. begitu ya. Alright. Ya. Baik, menarik tu cikgu ya. Okey. Okey, apa kata kita bagi Ah, cikgu-cikgu kita cuba ke macam mana ke? Kita ada permainan tu ke? okey. Ada. Link ketiga, cikgu. Oh, link ketiga. Baik, cikgu. Ya. Mari kita selepas kita panjat bukit, kita dah explore, kita naik basikal pula. Okey. Dah masukkan juga dia punya link yang ketiga di ruangan chat. Okey, cikgu-cikgu boleh klik Pastikan dan kita mulakan permainan. pastikan cikgu-cikgu melanggar kotak yang disediakan untuk menambah tenaga Ah, cikgu untuk terus berkayuh. Kalau tak, cikgu akan keletihan dan kayuhan semakin perlahan. kena langgar kotak Okey. cikgu ya. Ada kotak Ya, untuk tenaga tu. dapatkan tenaga. Dan ingat Okey, tak cikgu-cikgu. boleh U-turn. Okey, tak boleh U-turn. Okey. Maksud kalau terlepas kotak tu, kena terus Habis. juga? Terus je. Tunggu Habis? kotak yang seterusnya. Tapi akan lambat Okey. kerana kekurangan tenaga. Okey, cikgu. So, jangan lepas kotak cikgu ya. Okey, mari kita bermain. Untuk permainan yang ketiga, link ada di ruangan chat. Cikgu-cikgu boleh tekan link tersebut untuk kita bermain permainan yang ketiga cikgu. Kita cuba. Yang ini saya pernah cuba sekali. Boleh ke cikgu? Bagi guru-guru yang menggunakan laptop, hanya menekan cursor sahaja. Cursor kalau nak ke depan, cursor ke depan, kanan, kiri. Dan bagi yang menggunakan smartphone ataupun tablet, just touch daripada skrin sahaja. Okey. Ada yang dah habis main. So, Cepat. ku boleh ke paparkan main bersama-sama dengan secara live ni? Okey. Boleh. Sekejap. Okey. Okey, jadi kita pilih jawapan. Okey, teruskan perjalanan. Kalau kita leka, kita tak kontrol dengan betul, akan terlanggarlah pembahagi jalan di tepi-tepi trek. Rakan-rakan guru kita ada yang tak mau bergerak dia punya basikal ku. Cikgu kena tekan cursor, betul ya ku? Ya, tak mau bergerak. Dia kata basikal tak mau bergerak katanya. Dia guna phone ke laptop? Cikgu Zairi tadi guna phone ke laptop? Kalau guna laptop kena tekan cursor, betul ya cikgu ku? Ya, betul. Okey. Kalau guna cursor cikgu kena cikgu kalau guna laptop cikgu kena guna cursor. Sekejap saya cuba di laptop. Cikgu Ayu punya bergerak tak? Saya di handphone bergerak. Okey. Di ruangan laptop pun tadi saya cuba sekejap bergerak. Okey. Kita tengok juga. Ada dua tiga orang tak mau bergerak basikalnya ni, dia kata. Mari kita tengok. Okey, cikgu tekan ke anak panah kiri, kanan, depan. Ya. Kita tengok. Cikgu kena tekan ya. Anak panah tu untuk memulakan. Okey. Boleh? Saya boleh. Cikgu tekan je. Maksudnya cikgu sambil cikgu kontrol cikgu punya cursor tu cikgu, atau cikgu punya anak panah tu untuk Tekan je. ke kanan dan ke kiri. Tekan je. Betul. Okey. Cikgu tekan je. Saya boleh? Cikgu Zairi cuma tekan anak panah tu yang ada depan, belakang tu. Okey. Cikgu kalau nak bagi dia bergerak, cikgu kena terus tekan sahaja. Nanti dia akan terus bergerak. Okey, boleh
Okey. Baik. Rakan-rakan lain macam mana? Mencuba ke? Sedang mencuba ke? Okey, orang lain okey tak? Kalau okey. Kalau ada apa Guru-guru lain respon, okey tulis ke? dalam komen je. Boleh respon, rakan-rakan guru boleh respon dekat ruangan chat. Macam mana? Baik, ada yang kata permainan tu menarik. Ada yang dah habis tenaga cikgu ku. Okey. Ni macam Tak apa. Cikgu tak perlu habiskan track tersebut. Kalau ya, tunggu mungkin lambat sebab track tu ya panjang. betul. Kita Ya, terus betul. dengan macam mana kita nak bina soalan. Macam mana kita nak cipta game tersebut. Okey. Baik cikguku. Sebelum tu cikguku, tadi macam cikguku kata ada ranking tadi kan cikguku, betul tak? Ya. Bila kita main kita ada ranking cikguku yang kat tepi tu. Ya, Itu betul. memang kita boleh nampak semua kelas ke macam mana? Okey, nanti saya terangkan macam mana kita nak set ranking tersebut. Oh, okey. Okey. Terima kasih. Alright, baik Okey. cikguku. Teruskan. Okay, kita mula daripada kosong. Kita mula daripada Okey. mula-mula. Okay, macam biasa, cikgu pergi ke paparan Google. Cikgu type saja Gamilab. Gamilab. Okay, Gamilab. Alright. Okey, boleh? Dah keluar seperti paparan saya. Cikgu pilih yang paling atas, yang nombor 1. Cikgu tekan Gamilab. Okay, cikgu boleh ya? Kita akan mula pada kosong cikgu. Ini kita dah nak buat terus game ni. Okay, cikguku sedang menunjukkan bagaimana kita nak membina ni dah. Okay, mari kita cuba ya. Baik rakan-rakan, boleh? Okay, boleh teruskan ataupun ada yang ada masalah? Boleh teruskan. Kita teruskan. Okay, boleh teruskan. Okay, dah keluar paparan macam ni. Kalau cikgu-cikgu yang belum ada akaun, kepada guru-guru yang belum ada akaun macam biasa, perlu sign up dengan menggunakan email, sama ada email peribadi ataupun email delima. Okay, mana-mana email. Kan? Ya, mana-mana pun boleh. Cikgu perlu sign up dan login menggunakan email yang telah didaftarkan. Okay. Saya bagi masa untuk cikgu daftarkan email cikgu terlebih dahulu. Okay, cikgu silakan. Cikgu boleh kita daftarkan. Cikgu buka Gamilab tadi, kemudian cikgu masuk. Cikgu boleh daftar. Masukkan email cikgu ya. Ya. Ataupun boleh pilih login menggunakan Gmail terus. Ya, boleh sign up menggunakan Gmail. Lagi cepat. Ya, itu lebih cepat. Ya. Cikgu bila buka tadi, cikgu nampak masa nak sign up tu, cikgu gunakan yang Google tu, kemudian cikgu pilih email mana yang cikgu nak gunakan. Boleh macam tu kan cikguku? Ya, macam ni paparan. Kepada saya yang dah ada akaun, saya tekan je login. Saya terus pilih Google. Cikgu boleh pilih nak login menggunakan apa? Facebook boleh, Google boleh, Twitter boleh, ataupun email delima. Okay, kalau macam saya gunakan Gmail, saya tekan je Google. Pilih je akaun saya, dia terus akses masuk kepada akaun saya. Ya. Okey, cikgu kita dah sign up dah cikguku. Boleh kita boleh. teruskan step yang seterusnya. Okey, semua dah okey Okey. Okey, cikgu boleh tekan pada bahagian My Game. Tekan pada bahagian My Game yang ada pada atas. My Game. Okey, semua dah sampai ke sini? Ada yang tertinggal ke? Boleh ke cikgu? Kalau ikutkan di ruangan chat masih dah selesai sign up, mungkin mereka dalam proses nak ke My Games. Okey, cikgu okey ke? Respon cikgu okey? Okey, kalau boleh saya teruskan. Kalau tak saya tunggu. Okey, mereka dah sampai. Okey, kita boleh teruskan cikguku. Okey, bagi paparan guru yang baru mendaftar, di sini adalah kosong ya. Ini adalah soalan-soalan yang saya bina untuk PDP Art.
Okay, ini adalah semua soalan guna PDP-ART. Okay, kalau cikgu yang baru, cikgu perlu tekan create game. Okay, saya ulang, cikgu perlu tekan create game yang ada pada atas yang kotak yang berwarna biru, cikgu tekan je kotak tersebut. Okey. Cikgu selepas cikgu masuk tadi, cikgu ambil my game, kalau kosong cikgu tambahkan, cikgu klik kepada create game. Sebab kita bagi yang pertama kali buat, kita kosong lah kan. Jadi kita create game. Okey. Okey, sampai di sini. Game name. Game name adalah tajuk kita punya game. Jadi kita masukkanlah tajuk, contohnya testing. Kita masukkan tajuk. Testing. Okey, contoh cikgu nak masukkan nama lain pun dialu-alukan. Tidak ada masalah. Okey, ada cikgu bertanya. Cepat cikgu ni tanya. Cikgu Siti Hatijah, dia tanya, game ni boleh apply ke semua subjek ke? Okey. Kalau semua soalan dalam bentuk objektif, boleh digunakan. Okay. Maksudnya semua soalan adalah dalam bentuk objektif ataupun aneka pilihan. Aneka pilihan. Baik. Kalau matematik boleh ke Ku? Boleh, cuma hanya perlu ABCD lah, hanya untuk aneka pilihan. Untuk menulis isi tempat kosong tak dapat. Alright. Baik. Okey. Cikgu Siti Hatijah, game ni boleh apply kat semua subjek yang ada aneka pilihan. InsyaAllah. Boleh. Okey, cikgu Ku, kita teruskan. Okey, tag maksudnya kamu nak tagging, cikgu nak tagging game cikgu sebagai subjek apa? Sebagai topik apa? Macam saya, contoh kita tagging sejarah tingkatan 2 ataupun sejarah tingkatan 5. Tagging memasuk, kita tagging kita punya game. Kalau kita nak cari, kita search je sejarah tingkatan 5, dia akan paparkan game ini. Kalau tak tagging tak boleh cikgu Ku? Okey, boleh. Tak ada masalah. Tagging ni tak wajib. Yang wajib ialah game name. Okey, game name ya. Alright. Okey, setakat sampai di sini ada soalan ataupun ada pertanyaan? Baik cikgu, boleh ke? Sehingga sampai sini, sampai kita nak create game, kita bagi nama dekat game bahagian game name tadi, text tu kalau kata cikgu nak tag cikgu punya subjek supaya mudah lepas ni nak mencari, ataupun kalau tak nak letak tag pun tak apa ya cikgu Ku, betul ya? Ya, betul. Okey. Ada masalah ke cikgu? Tak ada ya? Kalau tak ada mungkin cikgu Ku boleh teruskan cikgu Ku? Okey. Okey, jelas. Dah sampai di sini. Rakan-rakan guru kata jelas. Okey, silakan. Kita tengok, kita pilih sama ada kita nak main game yang mana satu. Yang pertama, yang mendaki bukit seperti yang cikgu main tadi. Yang kedua, explores yang seperti yang cikgu main tadi. Yang nombor 3 adalah yang perlumbaan bicycle. Okay, jadi contoh kita ambil yang pertama, kita ambil sebagai contoh. Sebab game-game lain juga sama. Kaedah membina soalan adalah sama bagi setiap game. Okay. Jadi kita pilih yang pertama, tekan sahaja pada kotak yang berwarna biru. Kotak yang berwarna biru ni ya, sebab kalau cikgu klik pada ikon tak akan keluar. So cikgu kena klik pada kotak yang berwarna biru. Okay, dia akan keluar paparan seperti ini. Boleh. Kita mula dengan nombor 1. Nampak tak nombor 1? Title and guess. Okay, nombor 1. Okay, yang ni adalah tajuk yang kita masukkan tadi. Siapa kita punya tetamu? Kita nak masukkan yang ni. Nak masukkan pun tak apa. Tak nak masukkan pun tidak mengapa. Okay. Yang penting, kita masukkan name of the game. Okay, name of the game tu yang paling penting sekali ya cikgu Ku ya. Ya, yang nombor 2, nombor 3 di bawahnya tidak wajib. Kalau tak nak masukkan, cikgu tinggal sahaja kosong. Okey. Okey, dah masukkan yang bahagian ni. Kita tekan yang bahagian nombor 2, target audience. Target audience. Okey.
Yang ni juga sama, target audience tidak wajib untuk diisi. Tapi kalau cikgu nak isi, dipersilakan. Target audience kita pilihlah kalau sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Okay, country Malaysia, language Malay. Okay, cikgu isilah kalau cikgu nak isi. Kalau cikgu tak nak isi, cikgu tak perlu tekan yang nombor 2. Okey, cool. Sekejap Ya. Kok. Ada cikgu yang tertinggal ni. Mungkin laju sangat kod kita ke kan, ataupun ada cikgu-cikgu ada capaian internet agak sedikit perlahan kan. Okey, cikgu tu tertinggal bahagian teks. So, okey, apa kata kita kembali ke nombor 1 tadi, title and quest tadi. Kembali kepada nombor 1 tadi. Alright. Okey, kita kembali kepada nombor 1. Okey, macam biasa. Yang pertama sekali. Yang pertama kali cikgu masukkan tajuk. Tajuk sama dengan yang cikgu masukkan awal-awal tadi. Okey. Yang nombor 2, yang ni cikgu nak masukkan pun tak boleh, tak nak masukkan pun tidak ada masalah. Cikgu masuk je siap, contohnya student. Okey. Kan je enter. Okey. Tag your game. Cikgu taglah game cikgu pada subjek apa. Contohnya saya tag game saya sejarah tingkatan 5. Okay. Ini adalah bahagian nombor 1. Yang wajib adalah kolom yang name of the game. Okey, maksudnya kalau kata cikgu-cikgu tak nak letakkan tag pun tak ada masalah ya Cikgu Nuraha Abdul Rahim. Tak ada, jangan risau kalau tak ada letak pun tak apa. Tapi kalau cikgu nak letak, cikgu boleh letakkan cikgu punya subjek lah, ikut subjek cikgu. Tak ada masalah sebab tag ni adalah pencarian kita akan lebih mudah nanti. Betul ya cikguku? Ya, betul. Okey. Okay, kat sini okey dah nombor 1. Okey. Okey, kita sambung yang bahagian nombor 2. Okey. Bahagian nombor 2 juga tidak wajib diisi. Kalau cikgu nak isi, dipersilakan. Pilih mula-mula cikgu pilih grade. Maksudnya, kalau sekolah rendah, cikgu pilihlah sekolah rendah. Kalau sekolah menengah, pilihlah sekolah menengah. Okey, yang ni cikgu pilih negara kita iaitu Malaysia. Yang ini cikgu pilihlah bahasa Melayu. Kalau mengajar bahasa Melayu, kalau mengajar bahasa Inggeris, cikgu pilihlah English. Okey. Kalau tak tulis pun tak apa kan? Ya, tidak mengapa. Alright. Okey, baik. Yang bahagian nombor 2 ada soalan untuk teruskan. Okay, cikgu ada soalan ke nombor 2? Saya rasa okey. Tak ada nombor 2 okey cikgu ya? Kalau cuba respon sikit dekat ruangan chat supaya kita boleh teruskan kepada step yang berikutnya. Boleh cikgu? Sekejap, tunggu mereka respon sekejap. Semua busy. Boleh ikut. Ada respon, boleh ikut. Okey, boleh Ko. Kita teruskan kepada step yang ketiga Ko. Okey, nombor 3 tekan je pada bahagian nombor 3. Okey, bahagian nombor 3 adalah kepada guru-guru yang nak bina soalan secara berkumpulan. Maksudnya kita masukkan email rakan-rakan kita dan guru tersebut boleh akses kepada game ini untuk edit, untuk masukkan soalan, untuk tengok soalan dan sebagainya. Faham tak? Okey, maksudnya ini kalau kata bawah panitia ke ataupun kita ada kumpulan-kumpulan yang boleh edit lah macam tu ya? Ya, ya. Macam Google Form lah kita berkongsi. Ya. Baik. Yang ini nombor 3 untuk sesiapa yang nak bina soalan secara berkumpulan. Okey, secara berkumpulan ya. Okey, baik. Bagus. Okey, untuk bahagian nombor 4, cikgu-cikgu tekan bahagian nombor 4. Inilah bahagian yang paling penting yang wajib diisi. Okey. Okey, dah keluar macam ni semua. Ya. Tekan pada bahagian. Okey, boleh ikut. Rakan-rakan semua boleh ikut. Ko, boleh. Okey, kita tekan pada question.
Ada kotak yang tertulisnya question pada atas, tekan kotak tersebut. Okay, tekan kotak question cikgu. Bahagian ruangan atas purple tu ada tulis Okay. question. So cikgu tekan question tu, dia akan bagi kita ke Masukkan soalan. tab yang, bahagian tab yang kita akan masukkan soalan. Okay. Okay, tekan je question, akan keluar paparan seperti ini. Okay. Okay, kita klik pada kotak click here to ask a new question. Tekan je situ. Cikgu type lah soalan yang cikgu nak masukkan. Okay. Dan bagi untuk masukkan jawapan, cikgu tekan di sebelah kanan. Saya ulang balik. Ni masukkan soalan, tekan je. Kalau nak masukkan jawapan pilihan, cikgu masukkan, tekan di sebelah kanan. Dia akan keluar kotak untuk masukkan jawapan. Dan cikgu boleh masukkan seberapa banyak jawapan pilihan dengan menekan create a new answer. Tekan sampai 10 pun boleh cikgu. Oh, okay. Okay. Kalau kata untuk jawapan yang betul ni kan, macam soalan objektif, biasanya kita ada pilihan macam 1, 2, 3, 4, betul kan Ku kan? Ya, Maksudnya ya. kita boleh letakkan banyak juga jawapan yang betul di soalan tersebut, betul ya? Betul. Sebab di bahagian bawah ni cikgu boleh pilih sama ada jawapan itu betul atau salah. Cikgu tekan je titik yang berwarna biru tersebut, dia akan tukar betul atau salah. Okay. Okay, kalau cikgu nak letakkan jawapan yang betul di nombor 2, cikgu tekan je bahagian correct. Okay, nombor 2 akan jadikan jawapan yang betul. Okay. Baik. Okay, cikgu masuklah soalan. Paling kurang untuk game ini 7 soalan paling kurang. Okay, Cikgu Nur Hayati Ismail ya. Klik kotak jawapan tu kat sebelah tu. Cikgu bawa cursor cikgu kat sebelah soalan tu untuk klik. Okay. Jawapan tu kita tulis dekat ruangan jawapan. Betul kan Cikgu Ku kan? Dia ada. Ya, betul. Cikgu klik je. Bila cikgu klik sebelah soalan tu, klik sekali. Lepas cikgu tulis soalan. Okay, cikgu klikkan ruangan sebelah dia tu. Kemudian cikgu tulis. Cikgu tekan sekali lagi untuk dia akan bagi dia punya word box dia tu. Dan cikgu tulis kat situ. Okay. Okay, di sini contoh cikgu Okay, ni soalan. Okay. Cikgu klik je kat tepi ni. Dia akan macam keluar kotak untuk masukkan jawapan. Cikgu klik je cikgu dengan klik menggunakan Okay, Ku ada cikgu Angku Faridah dia tanya, boleh copy paste dari Word ke? Boleh? Copy paste boleh. Boleh cikgu, copy paste. Boleh cikgu. Tak ada masalah. Macam mana kalau dengan gambar rajah Ku? Kita boleh guna ke gambar rajah? Okay, tu adalah yang gambar rajah, kelemahannya tak boleh. Tak boleh muat naik gambar. Tak boleh muat naik gambar ya. Okay. Ya. Tulisan-tulisan lain pula Ku macam mana? Kalau tulisan Jawi ke, bahasa Tamil. Okay, yang tu bergantung pada keyboard yang ada pada laptop masing-masing. Ikut tulisan apa tak kisah. Bahasa Tamil, bahasa Cina, kalau ada dalam laptop, okay, boleh. Okay. Kalau ada kat laptop memang boleh masuk aku kan? Ya, boleh. Boleh type saja macam biasa. Yang ada masalah ialah gambar rajah saja untuk dimasukkan. Ya, betul. Itu sahaja ya. Okey. Baik. Teruskan Cikgu Ku. Okey, ini adalah cara manual. Cara yang paling lambat untuk masukkan soalan. Okey. Kita nak tengok yang okey. Perhati balik di bahagian kanan ada suggested question. Okey, itulah pentingnya cikgu tagging game cikgu. Kalau cikgu tagging, dia akan detect game yang tagging bersama. Faham tak? Game yang tagging sama dia akan detect dalam suggested question. Okey.
Okay, kalau contoh Baik. saya tag sejarah, dia akan detect kepada soalan-soalan yang detect sejarah juga. Okey. So boleh Okay, copy daripada contoh, situ Cikgu? contoh kita nak soalan sejarah SPM tingkatan 5 bab 8. Tekan situ. Bawah ni ada kotak add question to your game. Cikgu tekan je kotak tersebut, soalan automatik diimport masuk ke dalam cikgu punya game. Okey. Okay, jelas tak? Okey Cikguku. Ya. Okey, jelas Cikguku. Ada soalan daripada rakan guru kita. Dia tanya kalau murid tulis jawapan dengan ejaan salah, adakah jawapan murid itu salah? Saya Ni rasa ini aneka pilihan ni. ya Cikgu. Ini aneka pilihan Cikgu. Ini ialah aneka pilihan. Jadi tak akan ada jawapan pelajar salah sebab mereka kena pilih sahaja. Okey, satu lagi soalan Cikguku ya. Ya. Soalan yang nak dibuat itu limit berapa perkataan daripada Cikgu Nohara Abdul Rahim? Okey, Ada limit perkataan ke? yang setakat ini tidak ada limit. Tidak ada Okey. limit. Untuk satu kelebihan Gaming Lab, tidak ada limit soalan, tidak ada limit kemasukan peserta. Saya pernah try kemasukan 600 orang, boleh masuk sekali main. Wow, Ya. okey. Jadi kalau mungkin game lain dia ada terhad soalan, terhad peserta. Kalau Gaming Lab, tidak ada limit. Okey, jadi cikgu-cikgu jangan risau ya. Untuk membina soalan pun tak ada limit patah perkataan. Nak tulis jawapan pun tiada limit untuk bagi pilihan jawapan dan tak ada limit untuk berapa yang betul. Betul tak cikguku? Ya, betul. Dan tak ada limit untuk berapa orang yang bermain. Jadi boleh bagi ramai anak-anak murid kita main. Kalau ada 250 orang, boleh masuk semua sekali 250 orang dalam masa yang sama. Betul ya cikguku? Ya, betul. Ya. Okey. Baik cikgu, kita boleh teruskan. Tadi kita sampai suggested question tadi. Macam mana Okey, tu? jadi suggested question saya ulang, mungkin ada yang tertinggal. Okay. Ya. Apabila kita tagging game kita dengan sejarah, dia akan cadangkan soalan-soalan yang sama tagging dengan kita punya game. Contoh saya tagging sejarah, dia paparkan game sejarah. Kita tekan je soalan yang dipaparkan. Kalau cikgu berkenan, cikgu nak game tersebut, cikgu tekan add question to your game. Terus soalan diimport masuk ke dalam game yang kita sedang bina. Ya. Okay, boleh? Okey, Cikgu Kunawati. Boleh ya? Tadi cikguku baru je ulang bahagian tagging tu. Boleh ulang sekali lagi atau, tu? Mungkin boleh ulang sekali lagi. Ulang sekali bahagian tagging tadi. Boleh. Okey. Aku ada yang terlepas. Sebab mula-mula saya tagging game saya sebagai sejarah. Jadi, di bahagian suggested question, dia akan cadangkan soalan yang sama tagging dengan game yang saya tagging. Jadi dia akan keluarkan soalan-soalan sejarah yang tagging sama dengan tagging saya. Kalau saya tengok, saya pilih, okey, saya nak soalan ini. Saya tekan, saya baca, saya berkenan soalan ini. Saya tekan add question to your game. Soalan terus diimport masuk ke dalam kita punya game board. Terus menjadi soalan yang kita bina. Boleh? Okay. Jelas tak? Ke laju sangat? Boleh ya. Ada yang tagging sejarah tapi keluar mat. Macam mana tu? Cikgu kalau yang itu cikgu kena scroll ke bawah. Okey, scroll sahaja ke bawah. Nanti dia akan keluar. Cikgu Wong Nyok Chin dia tanya aku, maaf. Ya. Dia tanya sekiranya murid salah menjawab semua soalan, adakah dia akan disingkirkan daripada game atau start semula? Dia tanya tadi. Maksudnya macam mana? Kalau salah semua ke macam mana? Kalau salah sampai agaknya kalau kita tengok basikal tadi, energi dia sampai habis, asyik salah je. Jadi pelajar ini akan disingkirkan daripada game ataupun kena start semula? Okey, dia kena start semula ataupun kalau dia teruskan pun dia akan ketinggalan. Okey, kalau basikal di bawah. Ranking akan paling bawah. Okey. Boleh.
Soalan diimport beserta jawapan dia. Ya cikgu, soalan Ya, yang bila siap. kita Dah pilih siap dah. kat sebelah tu dah siap. Bila cikgu import masuk automatik dia punya susunan pun dia dah bagikan setting kat situ baik punya. Betul ya cikgu? Ya, betul. Kalau cikgu nak cari, Okey. contohnya cikgu nak cari game-game yang di tagging. Contoh tak keluar je cikgu cari punya, cikgu type lah Mhm. contohnya bahasa Melayu. Cikgu tekan Okey. search. Pencarian search. Okey, dia akan keluarkan soalan berkaitan dengan bahasa Melayu. Nampak tak? Ya. Ya. Okey. Jadi cikgu tekan, cikgu pilihlah soalan mana yang cikgu berkenan. Okey, boleh. Okey, cikgu boleh ya cikgu? Okey, baik. Boleh kita teruskan ku? Okey, teruskan. Dah siap bina soalan, cikgu tekan save and close. Ada bahagian bawah, kotak save and close, cikgu tekan. Ku soalan ni ku, kalau kita tengok dekat dia punya template sini, dia ada 7. Boleh tambah lagi soalan ke? Boleh. Atau Soalan ada paling minimum kurang dia ke? 7. Paling kurang 7 dan maksimum tidak ada limit. Maksimum soalan tak ada limit? Ya, Minimum dan 7. 7. Okey. Okey. Baik, terima kasih ku. Okey, teruskan ku. Okey, dah close, dah save and close. Okey, kita masuk kepada bahagian yang nombor 5, high score setting. Tekan situ. Okey, dia akan tanya, cikgu nak paparkan tak high score dalam list? Ya, kalau nak tekan ya, kalau tak nak tekan no. Okey. Okay, dan berapa skor yang cikgu nak paparkan? Contohnya top 10, 10 orang yang terbaik, cikgu pilihlah 10. Kalau cikgu nak paparkan 5 orang yang terbaik, pilihlah nombor 5. Okey. Itu kita boleh setting sendiri ya cikgu ku? Ya, kita boleh pilih. Ada anak panah naik dan turun. Kalau naik tu tambah, turun tu makin berkurang. Okey. Dan bahagian ini, dia akan tanya berapa orang yang perlu habiskan game sebelum markah dipaparkan. Okay, selalunya saya akan pastikan semua menjawab dahulu, barulah paparkan markah. Jadi kalau ada 20 orang, cikgu tambahlah sampai nombor 20. Okey, cikgu ku. Ya. Ada yang tanya kalau nak delete soalan yang dah buat, macam mana cara dia? Tadi tu dia orang dah buat soalan, mungkin nak tukar soalan. Kalau nak Okey, delete tu jap. macam mana? Saya kena buka balik bahagian soalan. Okey. Okey. Nampak tak ada pangkah di bahagian yang bahagian atas kotak tersebut ada pangkah. Ya, ya. Tekan je pangkah. Okey. Boleh? Okey, boleh cikgu ya. Kita ada pangkah di atas tu. Jadi cikgu boleh cuba tekan pangkah tu untuk deletekan soalan yang cikgu tak nak. Betul ya? Ya, betul. Okey, boleh? Okay, tekan je delete, dia akan pangkah terus soalan yang tidak diinginkan. Ya. Okay, Okey. kita masuk kembali, sambung kembali pada high score setting. Ya. Silakan teruskan. Okey, ya. Di sini okey Sampai sini okey tak? Okey, cikgu okey ya sampai situ? Okey, kalau ikutkan okey. Okey, yang ini kita nak paparkan siapa ada dalam list. Okey, jadi kalau saya akan paparkan semua, senang. Dia boleh tengok semua markah dan ranking murid tersebut. Kita tekan je show all, senang. Show all ya? Okey. Ya, supaya semua murid kita akan dapat analisis dia punya jawapan, berapa markah, berapa saat untuk menjawab soalan tersebut. Okey. Cikgu kita tekan show all cikgu. Pastikan kita boleh tengok semua anak murid kita jawab. Baik. Seterusnya? Okey, seterusnya publish setting. Publish. Okey. Yang nombor 6. Okey. Yang kotak yang pertama,
adalah cikgu mengizinkan soalan-soalan cikgu disalin ataupun diambil oleh orang lain. Cikgu bagi tik. Kalau cikgu tak nak biarkan, tak nak bagi orang salin, hak cipta cikgu tekan, cikgu jangan tikkan, cikgu biarkan kosong. Okey. Dan yang nombor 2, cikgu jangan tik saya galakkan cikgu jangan tik kerana agak menyusahkan. Kerana sebelum main, murid-murid perlu login terlebih dahulu. Tak perlu sebab akan menimbulkan banyak masalah apabila murid perlu login terlebih dahulu. Cikgu jangan tik kotak yang nombor 2. Okey, Cikgu Ayu. Okey, boleh. Respon pada kawan-kawan lain? Mereka dalam bahagian ni mereka okey, tak ada masalah setakat ni, tiada soalan-soalan yang diutarakan. Cuma saya ulang sedikit. Tadi cikguku kata yang bahagian nombor 1 tu kalau kata nak kongsi kita tekan, betul? Ya, Kita betul. tandakan right, tick. Kalau kata kita nak jadi hak milik kita seorang, jangan tekan tick. Kita biarkan kotak macam ni. Yang perkara yang kedua tu disarankan untuk tidak tekan cikgu-cikgu supaya kita tak perlulah bagi anak murid kita nak login dahulu, sign up dulu, betul cikguku? Ya, Macam betul. tadi mula-mula kita main tu, tanpa kita ada account pun kita boleh bermain dalam permainan tersebut. Okey, dan yang nombor 3 ni cikguku? Nombor 3 dia akan showkan, dia akan paparkan kita punya game pada paparan Game Lab. Jika sesiapa yang mencari tajuk yang sama, dia akan paparkan dan dia boleh bagi murid-murid dia main, tetapi dia tidak boleh salin. Faham tak? Okey. Okey. Kalau cikgu tak nak bagi orang lain main, cikgu tutuplah kotak tersebut. Jadi orang tak nampak pun game cikgu. Okey, baik. Saya jawab sikit tentang Cikgu Padmini Punusami ya. Cikgu tadi tak boleh masukkan gambar dalam soalan. Kita cuma boleh type soalan sahaja. Untuk sistem ni, untuk aplikasi ni, untuk masuk gambar masih lagi belum lagi boleh buat. Betul kan cikguku kan? Ya, jadi betul. kita cuma boleh type sahaja soalan. Baik. Okey, sampai di sini saya teruskan untuk nombor 7. Play code. Nombor 7, play code. Okey, play code akan dipaparkan sebaik saja. Okey, kejap saya ulang balik nombor 6. Okey. Dah settle semua sini. Sebelum cikgu nak bagi anak murid menjawab, cikgu boleh semak dahulu dengan menekan butang preview. Okey, dan preview dia akan paparkan. Okey, cikgu boleh try main sebelum cikgu bagi anak murid. Cikgu nak semak terlebih dahulu betul tak apa yang cikgu buat. Cikgu tekan saja preview yang ada macam mata ni. Ada kotak yang berwarna biru. Okey, boleh cikgu ya? Kita previewkan kita punya soalan tu, kita tengok. Okey, sebelum kita publishkan, kita tengok terlebih dahulu untuk semakan terakhir. Okey. Okey, dan kalau cikgu nak masukkan gambar untuk tajuk atau untuk game cikgu tekan je saja kamera ini. Cikgu boleh import gambar-gambar yang ada dalam laptop cikgu. Okay. Sebagai cover. Sebagai cover sebagai cover kat depan. Ya, cover soalan. Contohnya. Okey, kejap Okey, dia akan jadi cover kat depan ni cikgu-cikgu. Ni. Ya. Okey. Okey, dah sampai mana dia? Lupa. Okey, kat sini kan? Okey. Okey, dah siap semua yang ni. Kalau cikgu tak nak tik, cikgu biarkan kosong. Cikgu tekan publish. Barulah game ini diaktifkan. Ya, tekan publish ya. Barulah game ini diaktifkan. Okey, dah siap, tekan publish.
Cikgu boleh pergi ke play code. Okey, bahagian play code, kalau kepada anak murid yang nak masuk melalui akaun, cikgu boleh berikan kod yang terpapar. Tapi ini agak menyusahkan bila kita bagi murid untuk login sendiri apa semua. Yang lebih senang, cikgu tekan je kotak berwarna hitam ini, Okay. dia akan keluarkan URL. Cikgu copy je URL, cikgu paste lah dalam Telegram, dalam email, dalam Google Classroom dan sebagainya. Dan murid tekan saja terus boleh menjawab. Ya. Maksudnya lebih mudah kalau kita copy URL cikguku ya. Ya, betul. Baik, cikgu-cikgu dah sampai sini ke cikgu? Okey ke cikgu-cikgu ke? Tak sempat. Apa ini kita nak tengok proses je. Okey, respon melalui ruangan chat okey tak? Respon ruangan chat, saya masih lihat. Untuk setakat ni tiada lagi soalan. Semuanya okey. Okey, Cikgu Kunawati pun kata okey. Teacher Izni pun kata dah. Okey, thank you Teacher Izni. Baik. Mereka dah berjaya sehingga sini. Cikguku. Okey. Dah sini? Jadi apa langkah seterusnya lagi atau kita ada apa-apa lagi? Okey, ada sedikit tambahan yang di sini. Maksudnya game yang cikgu cipta tersebut telah boleh dimainkan oleh sesiapa sahaja yang mendapat link yang diberikan. Okey. Kalau cikgu nak tutup sementara game itu, cikgu tekanlah butang inactive, ada yang bahagian atas. Perasan tak? Ada bahagian inactive dan aktif. Maksudnya untuk inaktif dan aktif ni kalau kita tak nak bagi soalan tu pada orang, kita inaktifkan dahulu soalan tersebut. Maksudnya kalau kita dah bagi link kat murid-murid kita, tapi kita tak nak bagi mereka main awal, kita tutup terlebih dahulu. Oh, okey. Okey, kalau kita nak bagi dia orang mulakan game, kita tekan je aktif. Okey. Okey. Baik. Dah siap sampai sini? Okey, untuk markah, macam mana cikgu nak tengok markah? Sekejap saya tunjuk Yang ini PPD bagi Datuk. Okey, markah cikgu boleh tengok pada bahagian result, bahagian bawah ada result. Cikgu tekan je. Okey. Dan dia akan paparkan markah untuk sesiapa yang telah menjawab. Contoh ni ada 545 orang menjawab. 545 orang player. Tekan di situ. Dia akan paparkan setiap markah dan nama peserta-peserta tersebut. Okey. Dia akan keluar nama di sini ni. Sekejap. Okey. Okey. Saya try buka yang lain. Sekejap. Okey, kejap Sekejap. Sekejap saya ambil satu contoh yang ada nama. Okey, reaksi, edit. Result. Okey, ini macam ni kalau kita masukkan nama, dia akan keluarkan nama murid tersebut, dia akan keluarkan markah murid tersebut. Sampailah habis berapa orang yang menjawab. Jadi kita boleh rekod ke markahnya atau kita boleh muat turun ke atau macam mana cikgu kita nak dapatkan rekod ni atau kita kena rekod manual? Okey, yang ini kena rekod manual. Dia akan paparkan kat sini sahaja. Oh, rekod manual lah kenanya ya. Ya, kalau yang ni adalah dia akan paparkan top 5. Siapa yang paling cepat dan betul. Yang ini juga sama siapa yang paling lambat dan markah yang terendah. Okey. Okey. Dan Cikguku. ya. Ada soalan,
daripada Cikgu Ngo Xiaolin. Dia Ya. tanya, copy link ni hanya ke email dan classroom sahaja ke? Atau boleh ke Mana-mana Telegram, WhatsApp? mana-mana Cikgu? platform boleh. Cikgu copy je, cikgu paste je kat mana-mana. Ya. Faham tak? Okey, copy link dan cikgu buka Telegram, cikgu paste je dalam Telegram. Baik, ada soalan yang kedua daripada Cikgu Sakina Jaafar. Cikgu, game ni boleh main individu ke kena berkumpulan? Okey, boleh bermain individu kerana markah dicatat secara individu. Ya Cikgu Cikgu Sakina, game ni bermainan adalah secara individu kerana kita akan tengok ranking individu setiap pelajar tu 5 terbaik dan bottom 5 lah. Macam tu. Tapi Betul kalau ya Cikgu? individu tidak ada persaingan lah. Dia main shot sendiri okey, faham tak? Tapi tak ada masalah, boleh teruskan. Okey, baik. Okey. Sampai sini. Okey. Sebelum tu, kalau cikgu tak nak campur, maksudnya kelas 1 IK, cikgu nak bagi kod yang ini. Cikgu tak nak bagi markah tercampur, cikgu tak nak bagi senarai murid tercampur, cikgu tekan new play code. Dan cikgu tekan kelas cikgu, contohnya 2 IK. Cikgu create. Dan dia akan keluarkan kod yang baru, link yang baru. Dan di bawah result dia akan keluarkan setiap kelas yang cikgu cipta. Maksudnya cikgu tidak akan bercampur antara satu kelas dengan kelas yang lain. Boleh faham? Ya, betul. Okay. Jadi cikguku, kalau kata kita nak gunakan satu game yang sama tapi untuk 3 kelas berbeza, jadi mereka kita hanya buat new code sahaja, betul ya? Ya, betul. Supaya markah kelas A tidak bercampur dengan markah kelas B. Ya, betul. Okey cikgu. Di sini ada beberapa soalan di ruangan chat. Pertama daripada Cikgu Wong. Dia tanya, bolehkah import result dalam Google Classroom? Import result maksudnya? Boleh ke? Import result maksudnya macam mana? Macam tadi cikgu ku bagi tahu kita kena buat secara manual kan, sebab paparan ini sahaja result tadi tu, keputusan pelajar tadi berapa markah yang pelajar dapat tu hanya dipaparkan dalam GamiLab sahaja, betul ya? Ya, betul. Maksudnya kita tak boleh nak import dia ke mana-mana. Tak boleh. Okay. Tak boleh. Kena catat manual lah. Macam tu. Screenshot lah. Okey, yang kedua cikgu ya. Cikgu Sal tanya, murid mesti main dalam masa yang sama ke? Tak mestinya. Dia akan ikut ranking sesiapa yang paling cepat dan markah yang paling banyak. Tak semestinya bermain dalam masa yang serentak. Selagi game itu aktif, selagi itulah boleh akses masuk untuk bermain. Boleh buat berulang kali tak dalam satu pelajar yang sama tu? Boleh. Dia keluar, dia masuk balik. Dia keluar, dia masuk balik. Okey. Tapi dalam list adalah nama dia berkali-kali. Okey, faham. Baik, cikguku ada permintaan minta ulang sekali lagi bagaimana buat new code tadi. Okey, contoh yang ni Okay, new code ada ruangan yang bernombor 7. Cikgu tekan bahagian play code. Dia akan keluarkan beri kod yang ni adalah yang pertama kita cipta tadi. Okay. Kalau cikgu nak bagi kelas yang berlainan, cikgu tekan new play code. Cikgu masuklah nama kelas cikgu. Part IJ, contoh. Cikgu tekan create. Sistem automatik akan keluarkan kod yang baru, link yang baru, paparan nama kelas ada di atas. Dan di bawah result ada terpapar, kalau 5 kelas akan terpapar 5 kelas punya keputusan. Okey. Sempat? Baik cikgu. Boleh ya? Okay. Cikgu Chiu, boleh ya? Saya rasa boleh tu. Senang je cikgu, kalau kata nak buat new code ni, cikgu balik kepada nombor 7. Kita dekat bahagian tepi tu ada nombor 7. Lepas nombor 7 tu cikgu klik new code. Okay, bila new code tu everything dia akan ubah kepada kelas yang baru,
kod yang baru, link yang baru dan result yang baru. Kalau ada 5 lah dia punya kod dia. Mengikut kelas yang cikgu sediakan. Okey, boleh. Okey, link kekal untuk recycle berapa lama? Ada due date tak untuk kod ni? Cikgu Ku macam mana tu? Okey, tak ada selagi cikgu tak tutupkan dia, selagi itulah dia boleh bermain. Situ saja ya. Okey, tapi dia akan bercampur dengan ranking-ranking yang ada sebelum ni lah kalau cikgu tak buat kod yang baru. Dia akan masukkan dalam senarai yang ada. Okey. Maksudnya kalau kata link tersebut, permainan tersebut, sekiranya kita tak buat new game, new link untuk kelas-kelas lain, dia akan bercampur. Dan game tersebut aktif selagi kita aktifkan, tak ada due date. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Ku. Okey. Boleh teruskan, ada sikit lagi. Okey, teruskan Cikgu Ku. Okey, kalau cikgu nak cari soalan yang siap. Okey, cikgu tekan explore. Ada bahagian explore. Okey, tekan bahagian explore. Kita carilah game name. Contoh kita nak cari mathematics. Kita type lah mathematics. Kita tekan cari. Dia akan paparlah soalan-soalan yang berkaitan dengan matematik. Okey, ni adalah satu cara dan contoh cikgu nak ambil soalan ini untuk cikgu punya kelas. Cikgu tekan play. Cikgu tekan play. Kejap. Okey, kejap. Ni cikgu boleh terus bagi anak murid main Ada satu cara lagi, cikgu boleh salin game ini 100% dan menjadi hak milik cikgu. Okay, kejap saya contoh. Yang ni tak boleh sebab tuan yang mencipta game ini tidak membenarkan. Dia tak ada button kat sini. Saya cuba tengok yang lain. Contoh, kita ambil. Kita boleh ambil daripada soalan orang lain ya Cikgu Ku. Okey, ni contoh kita nak tajuk yang sama. Soalan yang sama. Kita nak salin game ini, copy game ini kepada kelas kita. Kita tekan use this game. Dia akan keluar copy. Cikgu tekan copy, game itu automatik akan disimpan dalam akaun cikgu. Cikgu boleh edit lah Cikgu edit lah apa yang cikgu nak edit. Kalau tak, cikgu publish dah siap. Cikgu tak perlu type pun. Ini adalah contoh soalan matematik. Okay, dah siap, cikgu close je. Dan benda itu terus akan disimpan dalam cikgu punya my game. Tengok ni. Copy of mathematics pecahan tahun 4. Walaupun saya tak bina soalan, saya copy daripada orang lain. Cuba cikgu ubah suailah nama tersebut. Nampak sangat cikgu copy. Cikgu edit lah nama tersebut. Okey, itu je. Ya, dan automatik dia akan simpan dalam my game. Okay, ada soalan lain? Okey. Mungkin Cikgu Ku boleh ulang balik dah bahagian explore tadi. Ada guru kita meminta pengulangan bahagian explore. Sekali lagi Cikgu. Okey. Cikgu tekan explore. Cikgu type saja apa tajuk yang cikgu nak cari. Contoh saya type matematik. Tekan cari. Dia akan paparkan soalan yang sama tajuk dengan cikgu cari. Contoh banyak cikgu. Banyak cikgu yang sediakan. Kalau cikgu berkenan pada soalan ini, cikgu nak bagi murid-murid main, cikgu tekan play. Okay, tunggu sekejap. Okay. Kalau cikgu nak terus main, cikgu boleh bagi link tersebut kepada anak murid. Kalau cikgu nak salin game ini masuk ke dalam cikgu punya, jadi hak milik cikgu, cikgu tekan use this game. Cikgu tekan copy.
Dan cikgu editlah apa yang perlu, apa yang patut. Contoh saya edit, saya buang tajuk tersebut. Dan dah siap edit, cikgu close. Dan soalan tersebut terus disimpan di bawah My Game. Secara automatik menjadi hak milik cikgu sendiri. Okey. Baik. Faham tak? Okey, boleh cikgu ya? Boleh. Ya, Okey. jawab soalan. Faham. Cikgu-cikgu kita faham. Penerangan cukup jelas Okey. cikguku. Terima kasih. Okay, dan untuk sikit lagi untuk profil cikgu, macam biasa cikgu lengkaplah profil tersebut, my profile. Okay, masuklah avatar apa ini tak wajib cikgu. Kalau cikgu nak lengkapkan boleh, itu je. Okay, itu Baik. saja daripada saya lah untuk membina soalan daripada Gaming Lab. Okey, itu sahaja. Itu maksudnya mana-mana sahaja yang kita pilih 3 soalan yang diberikan oleh Gaming Lab tadi, proses dia sama. Betul cikguku? Ya betul, proses yang sama, cuma bentuk permainan cikgu pilih saja mana-mana yang cikgu berkenan. Ya, okey. Baik. Kita buat sesi soal jawab kot cikguku? Atau Okey, boleh. nak minta cikguku ulang daripada awal secara apa orang kata secara ringkas? Boleh. Kita ambil Okey, secara ringkas, kemudian kita pergi nak kepada soal jawab sesi ke nak soal ringkas? Audien okey, respon audien macam mana? Respon audien okey, dia kata jelas, cikguku menerangkan dengan jelas, menarik, faham. Alhamdulillah cikguku. Penerangan yang sangat jelas sebenarnya. Okey. Baik, ada soalan tak cikgu? Mungkin kita boleh Kita buka bincangkan di Q&A. sini, kita boleh tanya pada cikguku. Okay. Mereka minta secara ringkas cikguku. Ada Okey, juga yang minta secara secara ringkas, ringkas, ada juga yang okey. dapat soal sesi jawab. Okey, secara ringkas mula-mula cikgu macam biasa, cikgu masuklah ke dalam Gaming Lab dan kalau yang dah ada akaun, cikgu login sahaja kepada akaun cikgu, dia akan keluar nama cikgu di atas. Contoh cikgu Ayu, dia akan keluar cikgu Ayu ke atas ni. Ini adalah bergantung pada profil yang kita masukkan. Okey. Ni bergantung pada apa yang kita masukkan. Okey, cikgu set. Okey, dah situ kita nak bina soalan. Kita tekan create game. Masukkan tajuk kita punya latihan. Taglah game kita kalau cikgu nak tag. Kalau tak nak tag pun tak ada masalah. Contoh saya tag bahasa Melayu tingkatan 2. Jadi, kalau kita tag, soalan akan lebih mudah untuk kita kesan soalan-soalan bahasa Melayu daripada cikgu-cikgu lain. Sebab dia akan kesan daripada apa yang kita tag dan apa tajuk yang kita letakkan. Okey. Dan untuk membina soalan, cikgu boleh pilih permainan terlebih dahulu. Cikgu boleh pilih apa-apa game. Contoh cikgu nak yang kedua, explore. Okay. Ini nombor 1, macam tadi, masukkan tajuk, game, siapa cikgu punya, target, student. Okay, tag bahasa Melayu tingkatan 2. Tag ni adalah subjek ataupun topik itu berkaitan dengan apa. Dan tidak wajib untuk mengisi bahagian ini. Yang wajib adalah nama game tersebut. Seterusnya, kita tengok pada target audien. Target audien juga tidak wajib diisi. Kalau cikgu nak cepat, cikgu tak perlu buka bahagian nombor 2. Kalau cikgu nak isi, dipersilakan. Okay. Yang nombor 3. Nombor 3, cikgu boleh masukkan email siapa sahaja untuk sama-sama bina soalan dengan cikgu. Maksudnya soalan itu dibina bersama. Apa yang dimasukkan, dia boleh access, dia boleh edit, dia boleh tambah, dia boleh buang. Okay. Dan game board, kejap dia keluar. Okay, yang ini adalah untuk explore. Untuk explore, cikgu perlu tekan get started untuk masukkan soalan.
Dan untuk nombor 2, cikgu boleh pilih background yang cikgu berkenan. Ada travelling, 3D Town, Christmas, King of Mountain dan sebagainya. Cikgu boleh tukar lokasi untuk explorers. Contoh saya ambil Christmas. Okey. Dan cikgu nak masukkan berapa soalan dalam kuis tersebut? Cikgu nak masukkan 6, 5, 3. Bergantung kepada cikgu. Contohnya saya masukkan 2. Okay, continue. Jadi cikgu masuklah soalan dan tekan di sini untuk masukkan jawapan. Untuk mengubah jawapan betul atau salah, cikgu tekan sahaja butang yang berwarna biru. Okey. Soalan nombor 2 juga sama, masukkan soalan, tekan di sini untuk masukkan jawapan. Okey, dah. Kalau cikgu nak ambil soalan daripada orang lain berkaitan, cikgu tengok, tajuk ni sama lah dengan tajuk saya. Cikgu tekan tajuk ini, cikgu tengok soalan ni sesuai tak? Sesuai ni saya nak. Cikgu tekan je add question to your game. Soalan itu terus diimport masuk ke dalam cikgu punya quiz. Dah siap? Okay, dan kalau cikgu nak cari soalan lagi, cikgu type je. Okay. Contoh cikgu nak buat tentang bahasa Arab, tingkatan 2. Cikgu cari. Okay, sekejap Okay, bahasa Arab. Kita tekan cari. Okay, dia akan keluarkan apa yang kita cari. Apa tajuk yang sama dengan apa yang kita cari. Contoh kita tengok bahasa Arab tahun 3. Kita tekan. Okay. Dan kita add question to your game. Dia keluar macam ni sebab laptop saya tidak ada bahasa Arab. Kalau tak, dia akan ada huruf dan perkataan yang cikgu type. Boleh? Okey. Okey, dah siap masukkan soalan, jawapan. Cikgu save and close. Close. Okey. Dan cikgu pergi ke high score setting. Kalau cikgu nak paparkan markah dan ranking murid-murid cikgu, cikgu tekan yes. Dan berapa orang high score yang ingin cikgu paparkan? Kalau 10 orang, 10 lah. Kalau nak tukar, cikgu tukarlah nombor tersebut. Dan berapa orang yang perlu siapkan game ini sebelum markah dipaparkan? Kalau semua, cikgu tekanlah semua. Kalau ada 20 orang, cikgu tekanlah 20 orang. Okey, dan sesiapa yang ingin dipaparkan dalam list, cikgu pilihlah semua supaya semua nama murid-murid cikgu dipaparkan pada senarai markah nanti. Dah siap di sini? Sebelum cikgu publish, cikgu nak semak dulu. Cikgu tekan preview. Okey, cikgu boleh cuba main terlebih dulu kalau cikgu nak cuba. Okay, kalau tak nak, cikgu close sahaja. Cikgu pergi ke publish setting. Yang nombor 1, kalau cikgu izinkan, soalan cikgu disalin, diambil oleh cikgu-cikgu lain, cikgu biarkan tick. Kalau tak nak, cikgu untick. Kalau tak, nombor 2, kalau sesiapa sahaja yang nak main perlu login terlebih dahulu, cikgu jangan tick. Dia akan menyusahkan murid-murid kita untuk bina akaun dan sebagainya. Cikgu biarkan saja. Yang nombor 3, dia akan paparkan kuis cikgu pada paparan GamiLab. Dan cikgu-cikgu lain boleh ambil dan bagi murid dia bermain. Tetapi cikgu tersebut tidak boleh salin soalan yang terdapat dalam kuis cikgu. Kalau cikgu tak nak bagi orang lain main, cikgu untick tersebut. Okay, dah siap semua? Cikgu tekan publish. Okay, dah publish bermaksud game itu telah bersedia untuk dimain.
Cikgu pergi pada play code, cikgu tekan play code, cikgu ambil URL dan paste di mana-mana sahaja untuk diberikan kepada murid-murid kita. Bagi kelas yang berlainan, cikgu nak kod yang baru. Cikgu tekan bahagian play code, cikgu tekan new play code. Masuklah nama kelas tersebut. Create. Dan akan dipaparkan kod yang baru, link yang baru. Apabila cikgu nak akses markah, dia akan bahagi mengikut kelas. Kelas Pak IJ di dalam ini, kelas Pak IK di dalam ini. Jadi tidak ada berlakunya percampuran antara kelas-kelas yang berlainan. Okay, dah siap? Cikgu tekan close. Okay. Dia akan terus simpan di bawah My Game. Untuk cikgu jalan pintas, cikgu nak ambil soalan, cikgu tekan explore, cikgu tekan je tajuk yang cikgu cari. Contohnya zaman air batu. Kita search. Ada yang disediakan. Ada, zaman air batu banyak. Contohnya, kita nak ambil yang ini, kita tekan play. Cikgu boleh copy link ini untuk diberikan kepada pelajar cikgu menjawab. Kalau cikgu nak salin supaya game ini kekal dalam cikgu punya account, cikgu tekan use this game. Tekan copy. Cikgu editlah soalan ni, tajuk dan sebagainya. Cikgu nak edit apa, editlah. Pilihlah. Okay, contoh cikgu nak edit. Okay, cikgu nak edit. Nak edit soalan dan sebagainya. Cikgu editlah. Kalau cikgu tak nak pun, tak ada masalah. Dah siap. Cikgu close. Soalan tersebut automatik akan disimpankan di dalam akaun yang kita bina tadi. Terus ada dalam kita punya akaun. Okey, itu saja semitas lalu. Okey ke? Okey, Cikgu Ku. Kering tekak-tekak. Itulah. Terima kasih Cikgu Ku. Sebab daripada rakan-rakan pun kita tengok perkongsian ni menarik. Cikgu Ku dah terangkan dengan ringkas. Cuma saya ulang sekali lagi cikgu-cikgu sebab ada juga beberapa soalan. Pertama, game ini dibina untuk soalan aneka pilihan. Okey cikgu ya. Jadi kalau soalan subjektif, soalan struktur dan sebagainya, kita boleh ubah dia dalam bentuk aneka pilihan sebenarnya ya. Kemudian kalau berkenaan dengan tadi cikgu ku dah ulang balik macam mana nak dapatkan link. Ada juga cikgu yang berharap, cikgu matematik lah ni, ada simbol-simbol matematik ini boleh di copy paste dalam game Lab tadi kan, dalam template soalan tadi. Kita harap pun boleh lah sebab cikgu boleh copy paste saja daripada Words kepada Game Lab tadi. Tak ada masalah cikgu. Jadi daripada rakan-rakan semua cikgu ku, mereka mengucapkan terima kasih lah kepada cikgu ku. Okay, kalau setakat ini tiada lagi soalan yang saya belum baca sebab saya rasa semua cikgu ku dah menjawab soalan-soalan tersebut. Baik. Ada apa-apa lagi cikgu ku? Pesanan kepada rakan-rakan ke? Cikgu ku? Okey, kalau ada apa soalan boleh je PM saya dalam Telegram ataupun apa-apa platform. Dan kalau tak ada, itu saja. Terima kasih kerana hadir. Dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada petang ini. Ya, baik. Baik Cikgu Ku, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi ilmu pada petang ini. InsyaAllah selepas ni saya rasa kita akan cuba satu permainan yang barulah. Mungkin lepas cuti ni tiba-tiba semua cikgu guna Game Lab je kan untuk menarik perhatian, mengembalikan keseronokan pelajar-pelajar kita belajar ni kan. Game Lab ni salah satu Game Lab salah satu, ada lagi banyak lagi untuk berkongsi. Nanti kita berkongsi pada sesi yang akan datang. Ya, betul. Saya dengar ada satu lagi game yang menarik. Kita akan kongsikan, bawa daripada Bagan Datuk nanti. Satu lagi yang Cikgu Ku dah orang kata dah explore, yang akan kongsikan bersama kita Cikgu Ku ya. InsyaAllah satu nanti kita akan jumpa lagi. Baik.
berkenaan dengan kehadiran, link kehadiran ya. Link kehadiran sekejap lagi kami akan masukkan dalam bahagian ruangan chat. Mohon cikgu-cikgu semua isi link kehadiran tersebut di ruangan chat. Okey, cikgu ya, kita Game Lab ni tak ada hard limit. Masih lagi ada yang bertanya cikguku. Tiada hard limit game. Free of charge setakat ini. Dia tak ada hard limit, tak ada berapa banyak soalan cikgu nak buat, berapa banyak pelajar cikgu nak libatkan. Boleh. Dan dia tak perlu pelajar tak perlu bermain dalam satu masa yang sama. Boleh bila-bila masa. Okay. Jadi ini orang kata satu perkongsian yang menarik yang boleh kita gunakan selepas ini jugalah. Baik, jika ada soalan bolehlah menghubungi saya, hubungi Cikguku juga. Cikguku memang ada channel Cikguku ya, betul Cikguku ya? Ya. Ada Cikguku ada channel dia. Nanti kita cari channel Cikguku. Baik, daripada saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan semua kerana bersama-sama kami sehingga ke akhirnya. Sekali lagi cikgu jangan lupa isikan link kehadiran. Cikguku ada orang minta nombor telefon Cikguku. Masukkan host masukkan lah. Apa dia? Host tolong masukkan. Saya tak boleh masuk. Host. Host tolong masukkan. Ya, nanti host akan masukkan dia dalam ruangan chat. Mungkin boleh berhubung terus dengan cikguku untuk pertanyaan yang lebih lanjut. Baik, cikgu isi link kehadiran tu kerana daripada link kehadiran tu kami akan buatkan ECJ dan juga SPL KPM cikgu lah. InsyaAllah berikan kami masa untuk masukkan nama-nama cikgu dalam SPL KPM. Baik, saya rasa itu sahaja daripada saya. Cuma saya ingin menyampaikan salam daripada Tuan PPD kami, Puan Kasmiati Miti Katiman dan juga timbalan PPD kami bahagian sektor pembelajaran Encik Fahmi bin Tajwid. Mereka mengucapkan terima kasih, tahniah dan semoga perkongsian ini boleh dilakukan lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Baik. Akhir kata daripada saya mohon maaf andai kata ada sebarang tersalah silap bicara sepanjang saya mengelolakan program kita pada petang ini. Cikguku juga saya minta maaf sekiranya ada tersalah bicara saya kepada cikguku, pada rakan-rakan di ruangan chat. Sekiranya saya tak sebut nama, saya minta maaf. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Yang kurang itu sebenarnya daripada saya sendiri. InsyaAllah kita doa PDPR kita semakin baik. Saya doakan juga rakan-rakan semua diberi kesihatan yang baik, semakin kuat untuk menempuhi era PDPR yang akan kita tempuh tak tahu berapa lama lagi. InsyaAllah kita doakan sama-sama pandemik ini juga berlalu pergi dengan cepat lah. Kan kita nak normal balik macam biasa. Baik, daripada saya, cikguku ada apa-apa? Ada peserta minta link kehadiran cikgu. Dia minta link kehadiran. Ya. Link kehadiran dah masukkan. Kita dah masukkan ruangan chat, insyaAllah. Ada. Ada di ruangan chat. Cikgu boleh klik saja link kehadiran. Okey, dah masukkan okey. Ada sekali lagi. Baik. Terima kasih. Kemudian tu saya akhiri program kita pada petang ini. Terima kasih. Jumpa lagi pada masa akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.